Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, cuba HDMI insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama menyempurnakan solat berjemaah maghrib. Insya-Allah nanti yang ke depan kita ajaklah keluarga kita datang ke masjid, terutama yang lelaki, tak kira ayah kita, anak kita, insya-Allah ya tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, untuk kali ini saya Noli bin Hussein daripada Hidayah Center Foundation, satu NGO ummah, NGO tuan-tuan, NGO puan-puan, puan-puan punya, tuan-tuan punya, di mana kita melakukan dakwah kepada bukan Islam. Dan saya ada bawa laporan korporat, tapi itu tahun 2021 ya, betul, ada lebih itu. 2022 belum siap lagi, insya-Allah. Kami ada 24 pejabat, ada 65 pusat operasi, dan kami ada lebih kurang 100 pekerja ataupun da'i yang dibayar secara bulanan. Ada yang peringkat konsultan, rakan hidayah sukarelawan berbayar, dan staf sepenuh masa. Pada hari ini, insya-Allah, apabila kita telah pun merasakan bahawa dakwah itu adalah satu kewajipan bagi diri kita, dakwah kepada India, China, di capaian kita, di kiri kanan kita, adalah kewajipan kita, bukan kewajipan orang yang tak kenal dia. Maka kewajipan jatuh kepada kita untuk menceritakan siapa Tuhan, siapa Allah, siapa Rasulullah, apa itu Al-Quran. Ia adalah manual kehidupan, dan ke mana arah tuju kita. Kita perlu balik ke syurga, iaitu tempat moyang kepada Lim, Lakshmi, John, Paul, asalnya di syurga. InsyaAllah tuan-tuan, doakan mudah-mudahan boleh dapat ada gambar insya-Allah. Sebab hari ini adalah kita nak bincang, kita nak berkongsi pengalaman kepentingan dakwah non-Muslim, iaitu kepentingan dakwah tokoh, ya, di mana perlunya kita melakukan dakwah kepada tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan, tak kira rumah ibadat maupun ya tokoh-tokoh politik. Jadi kami di Hidayah Center Foundation melakukan banyak kunjungan-kunjungan hormat. Satu badan dakwah yang menjelaskan Islam menggunakan formula ASARA-PK. Ya. Hari ini tim saya dia pergi ke tim yang Facebook lah, yang kita buka page one-to-one discussion, page Facebook, dan mereka masuk, kita post poster-poster ataupun video yang boleh kita yang boleh kita attract mereka untuk masuk ke dalam page tu kepada orang non-Muslim. Dan ada beberapa orang masuk, dan salah seorangnya duduk dekat Negeri Sembilan. Sebenarnya dia ni menunggu je. Dan alhamdulillah, 2 orang da'iyah
da'i-da'i perempuan kami, 2 orang, seorang dari Shah Alam, seorang di Negeri Sembilan, telah pun pergi ke tempat dia dekat Port Dickson, dan alhamdulillah telah pun bersyahadah. Dan baru-baru ni kami buat dakwah melalui panggil mereka datang ke masjid. Kita raikan melalui Mahabbah Chinese New Year. Alhamdulillah ramai datang tuan-tuan, puan-puan. Dan alhamdulillah ada seorang yang sebenarnya dia rasa betul. Ya, Sarah fikir betul, dia kata. Tuhan A ada, betul, dia kata. Tuhan S satu, betul. Tapi nak kena buktilah ya. Saya buktikan A Tuhan ada, saya buktikan S Tuhan satu, S juga ya, pecahannya ada 2. S juga ada, tak boleh syirik. Ceritakan analogi dia, implikasi dia, belenggu dunia, belenggu akhirat, kenapa, mana dalil, kenapa dalil itu, dan sebagainya. Ceritakan analogi dia sampai ke tahap dia macam terbeliak biji mata dia, baru dia faham apa maksud syirik. Kita kadang-kadang menganggap mereka di luar sana faham Islam. Mereka tak faham. Sebab tu mereka masih jahil. Sebab tu perlunya kita pergi ke depan. Ada YB datang juga di masjid tersebut. Masjid tu ada salah satu masjid kami buat pada Sabtu lepas di Gombak. Alhamdulillah dia bersyahadah. Saya tanya dia, adakah betul kamu bersyahadah ni? Saya pun, dia kata, yalah, saya datang ke masjid, tiba-tiba saya nak tukar agama pula, dia kata kan. Tapi kalau awak buat benda ni secara betul-betul, awak dengan ikhlas hati awak akan selesai, settle dengan Tuhan. You are connected to God. Dan dia syahadah sekali lagi, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi itulah. Pada hari ini insya-Allah kita bercerita tentang dakwah tokoh. Kami melakukan kunjungan-kunjungan hormat untuk ta'aruf, untuk buat hubungan. Kami pergi ke Gurdwara, lawatan harmoni ke Gurdwara PJ, berjumpa dengan Authar, dia bos dia kat situ. Okey, saya buka ni lah. Insya-Allah. Belakang sikit tak apa. Bismillah. Okey. Itu tadi. Sekejap Cuba. Bismillah. Ya, kami pergi bawa da'i-da'i kami. Alhamdulillah, ramai, ada lelaki, ada perempuan. Kita pergi, tempat tu sangat bersih. Dia bagi kami makan vegetarian. Mereka ni makan vegetarian dekat Gurdwara ni. Sangat bersih, subhanallah. Dan alhamdulillah kami dapat bersama dengan orang-orang mereka, dan kami berbincang bagaimana kami nak buat kolaborasi dan sebagainya. Begitu juga kami pergi ke Damansara Utama Methodist Church. Saya pernah sebut di sini sebelum ni. Ada gambarnya di sini. Tapi lah, doa-doa keluarlah gambarnya insya-Allah. Dan kami berbincang. Kami dengar apa yang dia nak sebut tentang Damansara Utama Methodist Church. Mereka sangat harmoni. Bila kita pergi ke tempat dia, macam contoh sini, kalau orang datang, agak-agak kalau orang datang baru tu kita tak kenal, kita akan tegur tak? Kita bagi salam dan hello, ada tak? Mereka di sana antara satu sama lain, hello, subhanallah. Sebab dia tulis tu dekat dinding-dinding di dalam church tu. Udahlah, namanya tu pun dipanggil sebagai Dream Center. Dia tak panggil macam kita masjid kan.
Kemudian diletaknya dekat situ, love God. Kemudian dia tulis pula berakhlak seperti Jesus. Kemudian satu lagi apa dia tulis? Berkhidmat kepada jiran dan ahli karya, ahli macam tu. Hari-hari orang datang masuk tu, so dia berakhlak lah dia, antara dia dan sebagainya. Dia guna konsep Islam tu. Sebab tu dalam Quran pun Allah sebut kan, agama yang paling rapat sekali dengan Islam adalah Kristian. Mereka mempercayai Tuhan, mereka juga mempercayai akhirat. Cuma tak percaya pada Nabi Muhammad dan juga mengatakan Tuhan ada 3 in 1. Dan mereka ni kalau kita pergi ke tempat tu, dia ada kelas-kelas. Dekat sini ada ke kelas mu'alaf? Sini ada. Ada. Sini ada kelas mu'alaf. Dia siapa yang revert tu, dia ada kelas. Siapa yang convert tu ada kelas. Kemudian dia bukan bagi kelas cakap Melayu kita je. Dia ada bahasa Nepal, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Iban, ada bahasa Kadazan. Subhanallah. Kita kalau orang Iban, Kadazan, orang kampung mereka datang tu, kita ada tak buat macam tu? Orang Nepal beria-rialah dia nak masuk Islam, ada tak kita berusaha untuk buat tu? Kat situ menampak objektif dia. Malah mereka ni, apabila mereka datang, mereka buat makanan tu dekat tempat mereka, dia tak letak di dalam kawasan masjid. Kita ni macam nak memanggil orang masuk masjid, kita letaklah di dalam kan. Dia letak kat luar sana, luar pagar besar. Dia tulis situ makanan percuma. Tengok kaedah dia. Dia tak kisah pun. Orang ambil lah, tak kira dia tu kot Tony Fernandez nak ambil ke siapa pun ambil lah. Sebab dia yakin agaknya ya, apabila rezeki itu diberi kepada orang, benda yang kita sayang akan dapat balik banyak, lagi banyak bertambah-tambah sampai ke tahap macam tu. Dan dia letak situ makanan percuma. Kita dekat sini kita tulis apa? Gerobok rezeki. Jenuh lah orang Cina, India nak faham apa maksud gerobok rezeki. Pun satu. Ya. Jadi kami pergi masuk dalam tempat sembahyang dia tu. Saya minta izin, saya masuk. Tengok macam mana keadaan, macam mana cozy-nya kita ni, macam mana rasa selesanya kita di situ bersama juga. Mereka tu lagilah pula banyak, dia orang banyak duit kan. Kita pun banyak duit. Kita pun banyak duit sebenarnya. Dan itulah dia ya. Kami pergi Gurdwara, Lawatan Harmoni, dan baru-baru ni ada Christmas dinner dengan CPHM. CPHM ni Christian Peace Harmony Malaysia. Jatuh. Jumpa dengan Jason Leong, hamba Allah yang saya kata, saya cerita, sangat baik, sangat baik. Dia mendengar apa yang kita cerita tentang Islam kepada dia, sangat open. Padri-padri mereka semua ni sangat open bila kita bercerita tentang Islam. Jumpa dengan beberapa padri yang India, yang Cina kan, dengan pengerusi dia. Jumpa juga Santok Singh, ni ada gambar Santok Singh. Santok Singh pun datang. Ramai, beratus-ratus orang datang. Yang masa ni kita buat dekat kawasan Damansara, one of the hotel. Kemudian kita buat Majlis Raya Keluarga Malaysia, Hidayah Center Foundation, kami buat. Ramai datang, sami-sami, pakaian saminya datang dan sebagainya. Semua tokoh-tokoh. Hari ini kita berkongsi tentang dakwah tokoh. Perkataan dakwah ni kadang-kadang orang kata dia sensitif. Tapi dakwah dalam Islam, bila kita cerita dengan even di UMC tu, Jason Leong tu, kami cakap dakwah, ya kami faham ini adalah tugas kamu. Nampak?
Dia faham. Dengan ramai datang masa hari raya keluarga Malaysia, kami buat dekat Tropicana. Alhamdulillah, ya. Ada daripada Saint Ignatius punya church, ya. Ada daripada Sacred Heart Church, ada daripada Gurdwara, ada daripada Kuil Temple, ya, Buddha, Hindu, even Bahai, dan juga apa nama ni, ada gambar-gambar dekat sini, ya. Dan juga siapa nama tu, Sikhismnya ada, Punjabi, ya. Dan kami juga kan, dengan izin Allah diberi diberi orang kata pengiktirafan daripada JAIS untuk menjadi konsultan JAIS dalam hal melatih perkadiran dan juga melakukan engagement dengan buat high tea bersama dengan JAIS, panggil tokoh-tokoh non-Muslim. Ramai yang datang. Dan kita masa itu juga kita buat sekali, apa dipanggil tu, buat sekali forum, ya. Forum yang menceritakan tentang silang budaya. Tetapi diselitkanlah, saya selitkan dekat situ, Asara PK. Apa itu Asara PK? Ingat, tuan-tuan ingat ke? Tuan-tuan perempuan mana yang pernah datang sebelum ni, ada 2 kali saya datang, bahawa kita buktikan kepada orang-orang non-Muslim bahawa Tuhan ada. Tuhan satu, S. Buktikan. Kemudian S, tak boleh syirik, buktikan. Dan explain tentang syirik tu real, sampai dia faham apa maksud syirik. Kemudian buktikan pula Asa, Al-Quran benar wahyu Tuhan. Kemudian buktikan bahawa Al-Quran original daripada Tuhan, yang tak bertukar, terpelihara. Satu wahyu Tuhan, satu terpelihara. Tuan-tuan boleh type lah dekat YouTube, dekat maybe dekat Google, ada Asara PK. Allah izinkan saya cetuskan daripada latih tubi saya selama lebih kurang 15 tahun. Saya born Muslim, mak aja Cina. Dan kemudian ASAR, R Rasul, bahawa Rasul adalah Nabi, messenger Tuhan, utusan Tuhan. Bila dia utusan Tuhan, jangan cari orang lain, ikut sebiji macam dia. Ikut dia, cara dia, dan buktikan pada orang non-Muslim tu. Kemudian kita buktikan pula akhirat ada. Ada apa? Ya, ada judgment day dan juga ada syurga. Juga Asara, itu juga tempat Adam alaihissalam, moyang John, moyang Lechemi, moyang Paul, moyang Lim, Lee, Wong, Chong, dan juga Kasim, Ahmad, Muhammad punya moyang punya rumah asal dulu, iaitu syurga. Kemudian kalau dia dah percaya, dia mengangguk-mengangguk bagi tahu kat dia, dia Muslim. Sebab awak percaya Tuhan ada, Tuhan satu, Tuhan tidak boleh disyirikkan. Al-Quran benar wahyu Tuhan. Al-Quran terpelihara. Kemudian R, Rasul ada. Sebelum tu ada Jesus, ada Moses, ada Abraham, ada bla 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 sampai Adam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah khataman nabiyyin yang perlu kita follow, sebab dia membawa Al-Quran satu-satunya yang terpelihara. Injil, Taurat tidak terpelihara. Dan akhirat adanya syurga. Dia tahu, bila dia faham, maknanya dia pun nak balik ke syurga.
Jadi kita tanya dia, siapakah pemilik syurga? Dia akan jawab, Tuhan. Kita rangkumkan balik, ingatkan dia balik, Tuhan yang ada tadi, Tuhan yang satu, tak boleh syirik. Al-Quran benar wahyu Tuhan, Al-Quran terpelihara. Ada Rasul, kena ikut Rasul tu. Kalau Rasul tu acum, Alhamdulillah, ikut dia sebut Alhamdulillah. Sebab ada coronavirus, terima kasih Allah. Dan akhirat tempat kena balik, tak boleh masuk neraka, haram. Dan kalau dia kata ya betul, dia kata ya itulah Tuhan pemilik syurga, bagi tahu kat dia Sarah fikir komplain, awak kena settle, awak kena connect to this God now. Jom ikut saya. Awak cakap, aku bersaksi, I bear witness, there is no God except Allah. Kenapa nak cakap macam tu pula? Yelah, awak dulu masa awak kahwin dengan isteri awak, untuk isteri awak depangkan dada menerima apa sahaja daripada awak. Awak akan bercakap macam ni, wahai bakal isteriku, tiada lain yang aku cinta kecuali kamu. Maka barulah dia datang. Begitulah Allah. Selama ni Allah bagi kamu makan dengan sifat Ar-Rahmannya begini je, dia tak tengok pun kamu, sebab kamu tak pernah sembah dia direct, kamu syirik kepada dia. Sekarang Allah akan depangkan, seolah-olah mendepangkan, ya, apa sahaja rezeki kamu minta, syurga yang dia punya tu, kamu akan boleh masuk. Doalah apa sahaja dia akan beri. Selama ni yang dia bagi macam ni, takkan dia nak kamu doa pun dia nak bagi? Boleh kalau kamu usaha. Kamu usaha kamu dapat. Tapi kamu doa dekat dia, tak mungkin dia bagi. Apatah lagi kekal di syurga besok. Jom Wilson, ikut saya. Asyhadu alla ilaha illallah, sampai habis. Begitulah tuan-tuan, Sarah fikir yang kami pakai setelah kami buat kunjungan hormat, kami buat bagi makan dan sebagainya. Kenapa? Adakah itu semacam kita nak main CP-CP dengan mereka dan kemudian kita nak dakwah mereka? Tujuan dia adalah supaya kita tidak berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah kata dalam surah Al-Baqarah 159? Saya repeat sekali lagi. Sudah pastinya Allah menceritakan pada awalnya, itu dalam surah Wal Asr, agar kita watawasau bil haqq, mengajak kepada kebenaran, berpesan. Itu adalah perkara yang akan tidak merugikan kita di akhirat besok. Iaitu yang paling benar sekali, satu perkara hak sekali, yang apa dia? Mengesakan Allah. Maksiat yang paling besar sekali apa? Mensyirikkan Tuhan. Itu yang kita kena takut sangat, yang kita perlu buat, yang perlu kita buat. Rakan-rakan, jiran-jiran kita di sini, kita kadang-kadang dialihkan oleh nafsu kita, emosi kita, sensitiviti kita, konon nak menjaga sangat yang ini, tapi yang itu kita tak jaga langsung. Siapa di sini saya nak tanya, mak abah ajar cara dakwah kepada bukan Islam? Saya pun tidak, tuan-tuan. Setelah umur 40 lebih, adik baju putih dah umur mungkin 20 lebih atau 30, muda lagi 20, sekarang dah dapat buat ikut Rasulullah. Sebab kalau Rasulullah SAW ada hari ini, dia ada solat dengan kita, malu kita dengan dia, sebab tak ikut dia pergi buat dakwah kepada bukan Islam. Itulah kerjanya sampai mati dia, sampai wafat Nabi. Itulah tugas dia. Kalau kita benar berkalimah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Brother mungkin dua orang ni adalah mu'alaf. Dia jiwai dulu, dia tak pernah dapat minta menjadi seorang Muslim sebelum ni. Brother dua orang ni yang tengah-tengah ni,
kita untung sebab kita mak bapa adalah bernama orang Melayu, dia memang Islam, kita mengikut. Tapi mereka mengikut mak bapa. Tapi bila dia ada akal dan ada orang cerita tentang Islam atau mereka sendiri yang berfikir, maka mereka menggunakan akal masuk Islam. Berat ujian mereka, berani mereka dengan mengambil keputusan yang sangat besar, iaitu murtad daripada agama mereka. Susahnya mereka berdua ni untuk pengetahuan tuan-tuan. Bagaimana orang semua meminggirkan diri daripada mereka. Jangan kita pula pinggir mereka. Mereka masuk di sini, rapati mereka, tanya khabar mereka, tahu tak macam mana nak baca Fatihah, ada duit tak, bantu. Kami buat Haiti bersama Jaiz dan tokoh-tokoh non-Muslim. Di antara tokoh-tokoh yang datang adalah sebagai contoh Suci yang bila ada banjir ke apa semua, dia dulu datang, yang Cina yang pakai baju biru seluar putih, yang bawa makanan. First kali datang sampai, biasanya gitulah, tak kira di Kelantan, tak kira di Terengganu, tak kira Kedah, tak kira di KL, mana-mana pun pakaian dia cantik, siap dengan peralatan-peralatan. Tak kira orang Melayu, tak kira apa. Sebab dia kata apa? Dia nak serve people. That is orang panggil sebagai dia punya satu prinsip dalam ideologi mereka. Di sini juga kami berada membuat forum, ya. Kemudian kami juga bersama dengan Gudwara, ya, untuk buat suatu banjir dulu. Kita bagi makanan-makanan untuk kami merapati mereka, untuk menjelaskan kepada mereka apa itu Tuhan dengan asara fikir. Kenapa perlu kita buat benda ni? Tadi saya sebut Al-Baqarah 159. Allah dan seluruh makhluk melaknat hamba-hambanya yang ada kitab tetapi disembunyikan daripada orang-orang yang sepatutnya baca, tahu. Qul huwallahu ahad. Kita tahu, jangan sembunyi tuan-tuan, jangan sembunyi puan-puan. Bukan sembunyi yang Arab, tapi jangan sembunyi yang terjemahan. Jangan sembunyi. Allah melaknat ahli kitab Yahudi yang tak cerita, yang terbuku di dalam Injil, Taurat, adanya Muhammad datang. Kita pula siapa Allah? Allah kata qul huwallahu ahad. Jangan sembunyi. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bagi tahu John, Paul, Lim, Leong, Chong, Wong, Lachmi, Ramasamy, yang kiri kanan kita ni, kawan sekolah kita. Takut-takut, bagi je. Jangan sembunyi. Al-Baqarah 159 sangat-sangat menyentap bagi orang yang bertadabbur Al-Quran. Sebab tu saya selalu berpesan pada tuan-tuan dan puan-puan, jangan mati selagi kita tak habis baca bahasa Melayu terjemahan Al-Quran, baru kita dapat hidayah dan petunjuk Allah. Al-Huda. Rasulullah dapat hidayah sebab dia bahasa ibundanya Arab. Dia fahamlah. Kita seterusnya kami buat talk dekat Saint Ignatius Church, ya. Kami pergi buat kunjungan hormat dulu, bukan terus-terus buat talk bersama mereka. Kita letak satu tajuk. Apa tajuk dia? Apa nama tajuk dia? Kami letak sebagai Maryam, wanita mulia sepanjang zaman. Dia cerita tentang Bible, kami cerita Maryam dalam konteks Al-Quran.
Subhanallah. Subhanallah. Ada di antara mereka yang datang bertanya, oh, Jesus tu mak dia Maryam ni ada dalam kitab kamu ya, dan begini dan kamu, dan dia mengata sendiri, dia sendiri mengata, 5 orang mengatakan, oh betul ya, Jesus tu adalah manusia. Saya tak terfikir sebelum ni. Siapa di sini, pernah ke saya tanya di sini, siapa, jangan angkat tangan jangan angkat tangan, saya tanya aja. Siapa di sini dah besar, dah balik, main bola pakai seluar pendek? Jangan angkat tangan Siapa sini kakak-kakak dekat belakang tu main netball pakai skirt, selendang ikat, letak kat bahu sahaja, tapi dah balik? Sebab apa? Sebab tak sampai message lagi. Apatah lagi 100 tahun lepas, 200 tahun lepas, nenek kita dulu, dia tak tahu, tak ada mesej sampai. Samalah juga dengan orang-orang non-Muslim kiri kanan kita, tak pernah dapat mesej ni. Kita pula, saya tak kata kita sembunyi, tempat tak baca Quran dan kita tak sampaikan kepada mereka. Kesian mereka, kesian. Saya mak saya Cina, keluarga saya Cina. Keturunan tuan-tuan pun ada Cina, India. Kalau pergi balik naik atas semua sampai ke Adam alaihissalam. Mungkin. Kami juga buat forum ya, dan juga buat masjid tour dekat Masjid Tun Abdul Aziz kat PJ, dekat Jalan Kasing kami buat kat situ. Kami berforum bersama dengan beberapa orang tokoh-tokoh non-Muslim, kemudian bawa mereka Soka Gakkai satu ni. Saya tanya, nak tak masuk ke dalam masjid, nak tengok-tengok? Mereka datang masuk, dan saya cerita asara fikir pada Setiausaha Agung dia, kepada semua yang hadir tu, tokoh-tokoh. Mereka terbuka minda dia. Mereka kata apa tahu, saya tak pernah dengar Islam adalah asara fikir. Saya tak pernah dengar lagi, dia kata. Yang saya tahu Islam adalah orang Melayu. Salahkan mereka ke ataupun kita yang tak bercakap dengan mereka? Kat mana dia yang Tuhan nak? Tuhan nak apa kepada kita? Tuhan nak kita. Sebab usaha kita lah besok akan membawa kita, insya-Allah, pahala MLM banyak kat sana besok, insya-Allah. Lepas tu apa yang kita buat? Strategi kita bawa mereka ke masjid. Bawa ke Masjid Putra. Ini apa yang saya cakap semua ada gambar sebenarnya. Kami bawa yang 6-7 orang yang meraihkan kami dekat Damansara Utama Methodist Church. Mereka datang berbelas-belas orang, termasuk bawa anak-anak mereka, mendengar apa itu Islam dekat Masjid Putra. 1 jam kami buat masjid tour, tunjuk pada dia struktur sejarah, apa fungsi masjid, imamnya buat apa, macam mana cara solat, dan juga apa yang ada, mana Tuhan dia. Ada sebahagian mungkin tak tahu kita ni sembah patung. Kemudian 1 jam kemudian kami buat asara fikir pada mereka. Mereka mendengar, kemudian soal jawab. Di situ kita kupas betul-betul siapa Jesus. Siapa Jesus? Jesus tak pernah menjadi lam yalid wa lam yulad. Dia bukan beranak dan dia tidak diperanakkan. Itu Tuhan. Tuhan dengan ciptaan yang dicipta berbeza. Creator berbeza dengan creations. Kami ada orang yang bercakap dalam bahasa Cina, ada yang bercakap dalam bahasa Inggeris. Tengoklah siapa mereka yang datang. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Adab, akhlak, itulah dia formula kita. Asara fikir itu pun tadi kita mengambil daripada mana? Daripada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berhikmah dalam kita melakukan dakwah.
menjelaskan Islam dengan 3M. Kita nak cakap pada mereka tentang Islam, kena ketuk pintu dulu. Dia buka, barulah kita masuk. Tak buka, jangan masuk. Pergi ke orang lain. Dia macam buat takaful lah. Saya juga buat takaful, bukan nak promote, tapi kaedah dia begitu. Go next. Kenapa go next? Kalau dalam takaful wajib mencari rezeki, wajib. Yang ini lagi wajib, membawa manusia kepada syurga Allah, menarik mereka keluar daripada neraka Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu wahai Noli, kamu wahai Kasim, Ahmad, Syukur, apa lagi nama-nama yang ada di dalam masjid ini, Fatimah, Siti Aminah dan sebagainya, benar-benar perlu memiliki akhlak yang agung, agar lebih ramai keluarga kita datang masjid, agar lebih ramai jiran-jiran kita datang masjid, agar lebih ramai orang non-muslim juga kemudiannya akan datang ke masjid. Maka kita akan seronok dan seronok gembira bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya atas misinya. Balighu anni walau ayah. Saya berkesempatan berjumpa dengan Murphy Pakiam Tan Sri, bekas mantan Archbishop. Sewaktu saya pergi ke Sacred Heart Church, saya cerita asar fikir pada dia dalam keadaan dia duduk dekat kerusi. Sampai dia buat thumbs up, kemudian dia buat begitu, dia mengangguk. Sebab saya kata Tuhan satu, tak boleh syirik. Senang ke kalau kita nak murtad? Susah kan? Takut dengan orang. Kita sendiri merasakan murtad. Tiba-tiba tanya pada abang-abang yang Cina yang baru masuk Islam. Cuba tanya dia orang, nak berubah agama, doakanlah mereka ni, ya, insya-Allah satu hari. Kemudian kami bawa Sacred Heart Church. Mereka bawa 38 orang bawa ke Masjid Putra. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. 8.40 dah azan, ya. Lepas ni sikit je, lebih kurang dalam tak sampai 5 minit, insya-Allah saya akan tutup. Kita azan dulu, insya-Allah. Ada 2 slide je lagi, insya-Allah.
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. استغفر الله. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kami daripada Hidayah Center Foundation telah pun alhamdulillah membantu seramai, kalau jumlah sebenar dia 900, lebih kurang 937 orang pada tahun lepas yang mereka bersyahadah, dan kami bantu menyantuni bagi mereka-mereka yang baru masuk Islam. Kami ada lebih kurang dekat 100 orang staf yang berbayar sebagai da'i-da'i membantu menjelaskan Islam dengan asara fikir. Kami ada 24 pejabat di seluruh Malaysia, 65 pusat operasi. Kami mengajar mu'alaf-mu'alaf, ada 35 kelas seluruh Malaysia, dan kami ada lebih kurang 7,000 orang lebih, dekat 8,000 orang yang kami santuni, iaitu saudara-saudara baru. Dan alhamdulillah kami perlukan keluarga Ansar sebab kami muhajirin. Kami perlukan tuan-tuan sangat-sangat. Kalau siapa yang nak catat ya, sekarang boleh catat Maybank. Kalau siapa nak tulis dalam WhatsApp, dalam handphone ya, boleh ambil nombor telefon saya dululah, 019 3533 177. 019 3533 177. Saya ulang sekali lagi, 019 3533 177. Rasulullah dulu bila panggil sahabat masuk Islam, sahabat tak pandai nak berdakwah. Jadi sahabat ni, balighu anni walau ayah, dibuat bagaimana? Wahai sahabatku yang belum Islam, saya tak pandai cakap pada Islam, jom jumpa Rasulullah. Jadi saya bagi nombor telefon, kalau ada yang nak tahu pasal Islam, hubungilah saya. Atau boleh nak senang, siapa-siapa nak pergi nak bersedekah, boleh sebulan sekali, boleh sekaligus ya. dahsedekah.com, rapat dahsedekah.com. Ingat Allah, ingat Hidayah Center, ingat dahsedekah.com. Ataupun Maybank ya, kita ada nombor Maybank 5622 0962 4421. Saya bukan berjual beli, tapi ini adalah fi sabilillah, atas dasar ramai lagi kami cuba untuk menambah ya, mengkali gandakan insya-Allah orang-orang yang mengucap kalimah syahadah untuk tahun ini. Wallahu alam. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun juga, minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pas kepada Ustaz Wan nombor-nombor tadi, insya-Allah. Sesiapa juga, siapa nak masuk jadi sukarelawan pun boleh. Nanti boleh pergi kepada website hidayahcenter.org.my, insya-Allah.